Dalam kenyataan yang sama, Menteri Kesihatan mengungsikan satu kes COVID-19 telah meninggal dunia dalam masa 24 jam lalu. Kes tersebut tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Kementerian Kesihatan ingin sekali lagi mengingatkan orang ramai bahawa waktu beroperasi bagi pusat-pusat ujian swab dan pusat-pusat suntikan semasa bulan Ramadan adalah seperti yang tertera. Lebih 1,900 kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun telah mendapatkan dos pertama vaksinasi COVID-19 sejak mula dibukakan Sabtu lalu. Menurut Kementerian Kesihatan, setakat ini tiada kejadian kesan sampingan yang teruk dalam kalangan kanak-kanak yang menerima vaksin. Sementara itu, tempoh antara suntikan dos pertama dan kedua bagi kanak-kanak adalah 3 minggu dan ketika ini, suntikan penggalan belum diberikan. Vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak diberikan berikutan gelombang penularannya yang dipacu oleh varian Omicron, menyaksikan peningkatan pesakit dalam kalangan kanak-kanak di dalam dan luar negara. Bekas pesakit COVID-19 dari kalangan kanak-kanak juga disaran untuk mengambil suntikan vaksin COVID-19 bagi mendapatkan pelindungan imuniti yang meluas dari segi pengawalan atau pencegahan jangkitan. Simptom kalau selepas bervaksin ni kanak-kanak biasanya macam orang tua je sakit di mana tempat biji tu dan mungkin demam lah. Jadi ubat ada disediakan juga untuk kanak-kanak ni, so diorang boleh makan paracetamol lah selepas ni untuk mengurangkan kesakitan itu, ataupun kalau ada demam dapat membantu. Rata-rata ibu bapa menyambut baik dengan program vaksinasi bagi kanak-kanak dan menyifatkannya sebagai ikhtiar untuk memastikan kanak-kanak selamat daripada kesan jangkitan COVID-19. Ibu bapa yang membawa anaknya bervaksin, bawa bervaksin untuk keselamatan orang diri sendiri juga. Anda menjanjikan 1% kantor tekan COVID, tapi boleh mengurangkan. Kalau sekiranya tekanan COVID anda sampai teruk ke tahap 4-5 tu, kalau orang bervaksin, at least dapat jual orang kami bawa makan keluar apakah jalan-jalan. Kita ni mesti melindungi anak-anak kita ni, mereka lagi berisiko tinggi kalau tidak bervaksinasi. Saya bersetuju kerana ini adalah langkah inisiatif kerajaan untuk melindungi kanak-kanak yang 5 ke 11 tahun. Penjagaan sebenar dan membaik pulih masa depan selepas pandemik diketengahkan semasa Forum Hari Kesedaran Autism Dunia yang diadakan secara maya. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Dari masa ke semasa, kita terus mengikuti perkembangan jangkitan COVID-19 di negara ini. Kita dapat menyaksikan jumlah jangkitan yang kadangkala memberi sedikit harapan apabila jumlah kes harian kelihatan menurun. Namun ternyata jumlah kes-kes ini tidak menentu dan amat sukar untuk diramal. Keadaan seperti ini kita tangani secara berterusan. Ia tidak boleh diambil ringan selama mana virus ini masih wujud di permukaan bumi. Dengan mengambil kira situasi yang ada sambil menerima hakikat kehidupan cara baru, maka sudah tiba masanya untuk kita melangkah setapak ke hadapan. Kita bertawakal kepadanya mengisytiharkan permulaan fasa endemik negara pada hari Rabu 10 hari bulan Jamadil awal 1443
bersamaan dengan 15 Disember 2021. Kita berharap rakyat dan penduduk akan terus meningkatkan tanggungjawab sosial dalam mendukung dan mematuhi usaha-usaha kerajaan. Langkah berjaga-jaga masih sahaja diperlukan tanpa mengabaikan Standard Operating Procedures (SOPs) yang ditetapkan. Oleh itu, kita janganlah lalai dari terus berhati-hati atau beringat-ingat. Kita juga perlu kekal dan konsisten dengan amalan-amalan yang selama ini kita laksanakan, yaitu sembahyang hajat, membaca Al-Quran, berselawat, berdoa dan berzikir, memohonkan rahmat Allah untuk membebaskan Brunei Darussalam dari wabak coronavirus. Kita janganlah lupa terhadap mereka yang telah pergi buat selama-lamanya disebabkan kerana jangkitan. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga keputusan untuk beralih kepada fasa endemik ini mendapat keberkatan serta segala perancangan dipermudahkan dan berjaya. Amin ya rabbal alamin. Majlis Tadarus Al-Quran Bulan Ramadan, Majlis Perundingan Mukim dan Kampung beserta rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya diadakan petang tadi di Masjid Rancangan Perumahan Negara, Kampung Bukit Beruang, daerah Tutong. Mengetuai rombongan yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri yang juga memimpin bacaan surah Al-Fatihah. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara.